Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما عليما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa pada hari ini, dan insyaallah kita akan sama-sama menyambung kelas kita, ya, kelas 50 formula. Kita telah sampai formula nombor 14, kan? Yes. Formula nombor 14. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung formula yang berikutnya, ya. InsyaAllah. Tuan Haji Abdul Rahman, maaf saya tak dapat hadir kelas. InsyaAllah akan ikuti rakaman. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan, sahabat-sahabat kita yang tak boleh nak ikut kelas. Semoga Allah SWT mudahkan segala urusan. Kalau ada yang tak sihat, Allah berikan kesihatan. Kalau ada yang buat urusan, sedang ada urusan, Allah mudahkan segala urusan. uh, InsyaAllah kita akan menyambung pada hari ini. Kita akan masuk formula yang seterusnya, ya, iaitu formula yang ke-15. Betul ya, Tuan Rahman? Formula 15. Hmm. Itu 14. 14 rasanya tak habis lagi. Dia contoh-contoh 14 tak belum habis pergi lagi, lagi. baru sentuh sikit kan. Okey, betul. 14 belum lagi, ya. Formula nombor 14, Formula nombor 14 apa dia? Cara mencari isim kana sama seperti cara mencari fa'il. Formula nombor 7. Ya, formula nombor 14 ni dia berkait dengan tajuk kana lah, tuan-tuan. Ya, dan minggu lepas, dalam kelas yang sebelum ini kita telah jumpa konsep bila kita jumpa kana ni, tuan-tuan, kita kena cari isim kana dan khabar kana. Daripada situlah munculnya formula nombor 14, Cara nak cari isim kana ni sama seperti fa'il. Formula nombor 7. Okey. Dan disebutkan dalam buku dah. Yang pertama, cara nak cari isim kana sama seperti cara mencari fa'il. Cari isim yang marfu'. Marfu' maksudnya apa? Baris atas. Baris bawah. Depan. Depan. Marfu' yang berbaris Depan. depan. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saya rakam ke tak ni?
Okey. Okey, yang pertama nak cari isim kana, kita cari isim baris depan dalam ayat ni. Apa dia yang baris depan? Kalimah apa? Allah. Kalimah Allah. Kalimah Allah lah akan jadi isim kana. Okey, adalah Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Contoh cara yang kedua nak cari isim kana adalah kalau tak jumpa isim baris depan, kita cari apa? Cari dhamir yang tersembunyi, Okay, dalam ayat ini tak ada isim baris depan. Tak ada kan? Okey, maknanya isim dia adalah dalam bentuk dhamir yang tersembunyi. Dalam ayat ini siapa? Isim dia adalah huwa. Huwa ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah. Dan dia, dan dia iaitu Allah, dan dia, dia iaitu Allah adalah aliman maha mengetahui, hakiman lagi maha bijaksana. Okey. Cuma di dalam ayat ni, kedua-dua ayat ni, khabar kana dia ada dua tuan-tuan. Ya. Aliman khabar kana, hakiman pun khabar kana. Maknanya aliman kena tambahlah sikit. Aliman khabar kana satu, hakiman tuan-tuan orang tambah khabar kana dua. Sama yang bawah pun, Aliman khabar kana satu, hakiman khabar kana dua. Okey, jelas tuan-tuan sekat ni. Jelas. Okey, kita masuk contoh ayat Al-Quran, Kita cari isim kana, Mula-mula cari isim baris depan. Kalau tak jumpa baris depan, kita cari dhamir yang tersembunyi. Yang pertama ayatnya adalah maka nalahumul khiyarah. Surah Al-Qasas ayat 68. Ma tidaklah Tidaklah. layak. Ma tidaklah layak. Layak tu kita tambah saja sebab nak bagi sedap. Tidaklah. Tidaklah layak. Kana tu tak payah terjemah, tuan-tuan. Kalau nak terjemah juga tidak adalah sebenarnya. Kana tu adalah. Ma tu tidak adalah tidaklah lah. Kita dah masukkan dalam lah. Adalah tu kita dah masuk dalam tidak. Tidaklah makana tidaklah lahum. Tidaklah layak. Makana tidaklah layak lahum bagi mereka. Tidaklah layak ataupun tuan-tuan boleh buat slash berhak. Tidaklah layak ataupun berhak. Makana tidaklah layak ataupun berhak. Lahum Lagi mereka. bagi mereka al-khiyarah memilih dalam kurungan selain dari pilihan Allah. Al-khiyarah memilih dalam kurungan selain dari pilihan Allah.
Lagi sekali, makana tidaklah layak atau tidaklah berhak lahum bagi mereka al-khairah memilih dalam kurungan selain daripada pilihan Allah. Ya. Ustaz nak tanya, macam mana nak beza memilih dengan baik yang makna dia, sebab dia ada khayara tu kan. Kalau baik khairun. Oh. Kalau selain daripada khairun, dia memberi makna pilih. Ikhtiar, ikhtara, khiyarah. Macam istiharah tu kan. Istiharah pun ada ni, jadi memilih ya. Istikharah tu maknanya meminta meminta supaya ditunjukkan nak pilih yang mana. Istikharah tu dia sifir 12. Sifir 11, maaf. Sifir 11 ni dia ada makna minta ataupun mohon. Ya. Jadi mohon untuk ditunjukkan pilihan yang mana yang baiklah. Yang betul. Mohon beri petunjuk untuk buat pilihan. Ya, dia ada makna daripada sifir 1 dia pilih lah. Cuma perkataan khair baik itu dia akan kebanyakannya yang memberi maksud baik itu ungkapan dia khairun. Kalau khair dia pun baik juga tak Ustaz? Khair. Sama je, khair pun baik juga. Cuma beza je kita matikan je. Ya. Kita menggunakan kaedah sebenarnya yang betul ya. Kalau orang nama dia yang betul bukan macam kita biasa dengar Khairuddin kan. Khairuddin pilih sebaik-baik agama. Baik. Jadi kita biasanya kita wakaf, kita berhentilah kat ujung. Kalau kita nak guna nama Khair saja, Khair kan. Muhammad Khair. Itu betul. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang ada baris tu kita nak sambung lah. Kalau kita wakaf, Khair. Cuma dalam ungkapan terima kasih kan, jazakumullah khairan katsira kan. Di situ ada perbahasan jugalah. Ada yang kata kalau nak bagi salam tak boleh sebut jazakumullah aja. Semoga Allah membalas kepada kamu. Kena sebutlah Allah balas apa? Khairan. Kebaikan. Okey. Jadi dalam ayat ni bukan makna baik tetapi pilih ya. Sebab dalam ayat sebelum ni wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan kamu yakhluqu, dia mencipta apa yang dia mahu, apa yang dirancangkan, wa yakhtar, dan dia juga memilih. Ya. Maka dalam umul khairah tidaklah layak, tidaklah berhak bagi mereka untuk memilih selain daripada pilihan Allah. Maknanya kalau Allah dah pilih A tu dia macam saya lah ataupun tuan-tuan semua, kita ni dah dipilih Allah untuk jadikan kita sebagai bangsa yang duduk di sebelah Asia, duduk di Malaysia. Walaupun ada cita-cita nak macam apa, nak jadi apa? Nak rupa macam mana? Kita ada keinginan lah nak rupa orang-orang lain lah, negara lain. Tapi sebab Allah dah pilih kita lahir di sini, maka itu yang kita boleh buat. Kita ikut sajalah, kita tak boleh buat apa-apa. Ya, maka adalah humul khairah. Tidaklah berhak, tidaklah layak bagi mereka, iaitu manusia, untuk memilih apa-apa selain daripada pilihan Allah. Maksudnya kalau kita pilih, kita dapat apa yang kita pilih itu sebenarnya adalah itu sama dengan apa yang Allah nak. Macam orang nak berkahwin dan sebagainya, dia dah pilihan hati, berkahwin dengan pilihan hati. Memang nampak dia yang pilih. Hakikatnya pilihan dia itu sama dengan apa yang Allah nak berlaku, maka dapatlah. Kalau tidak, tak sampailah, tak kesampaian. Baik, dalam ayat ni terupan, mana isim kana? Cara nak cari isim kana, mula-mula cari isim baris depan, ada? Ada al-khiyarah. Ada kan? Al-khairah kan? Maka al-khairah itulah isim dia. Apa?
Ya, al-khiyarah isim kana. Ya, ma haraf naf ma nafi ya. Dari kat bawah tu. Tidaklah ya, tidaklah berhak ataupun layak. Ma di sini haraf nafi. Kana apa dia? Fi'il madhi naqis. Mana isim kana? Isim kana yang baris depan. Ada kalimah lain di antara dia dengan kana. Kat tengah-tengah ni ada perkataan ni. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya, sebab tak syarat untuk lepas kana terus isim dia. Baik, mana isim, mana khabar kana? Lahu. Lahum. Oh, sorry, Ustaz. Hmm. Betul lah. Dia jadi sebab kalau kita susun semula dia jadi khabar lah Ustaz. Home Ustaz. Home tu. Khabar dia. Kalau kita buang kana tu, dia Hmm. jadi mubtada khabar kan lahum tu jadi khabar. Hmm. Abang didahulukan. Ya, sedangkan saya nak cuba buka di sini. Nampak? Okey. Untuk formula nombor saya buka kat dalam iPad ni. Siap tuan-tuan. Okey. Khiyarah tadi isim Kana. kana. Ma ni adalah haraf Nafi. nafi. Kana fi'il Madi naqis. madhi naqis. Mana khabar dia? Khabar dia ni lahum ni. Lahum. Ya, gabungan haraf jar dan isim selepasnya jadi khabar kana. Maknanya khabar kana dia ni dia duduk di awal. Ya. Khabar dia duduk Awal. di awal ya, di permulaan. Kalau macam tu isim gitu kita kena sebut isim kana muakhar juga ke Ustaz? Nak tambah boleh lah ya. Kita boleh tambah sini khabar kana muqaddam. Kana muakhar. Isim kana Akhar. muakhar. Ya, khabar kana muqaddam lahum. Khiyarah tu akan jadi isim kana muakhar ya, dan isim kana baris 4. Ustaz nak tanya yang ayat ni dia berkait tak dengan Formula 9? Sebab isim kana tu asalnya kan fa'il kan Ustaz? Fa'il. Jadi Formula 9 tu kalau ada pemisahan antara fa'il dengan fa'il tak perlu sama jantina.
Ya. Dia bila dia punya konsep dia sama macam fa'il, maknanya semua hukum-hukum yang berkaitan dengan fa'il pun boleh digunakan untuk kana jugalah. Tapi berkaitan dengan hiarah ni dia adalah masdar teroban. Ah, Perkataan masdar ni dia boleh laki boleh perempuan boleh. Masdar tak ada jantina. Masdar dia walaupun ada tamar buta tu bukan menunjukkan dia laki perempuan tak. Dia sekadar kata terbitan saja. Okey. Ya. Jadi dia tidak ada isu lah ya. Okey, untuk samakan fi'ilnya dengan kalau dia muannas ada tamar buta maka tak. Dalam bahasa Arab masdar dia tidak ada jantina. Walaupun ada tamar buta sebagainya itu di dalam sebutan bahasa saja. Dari segi jantina dia boleh laki pun boleh perempuan boleh. Hiarah ni adalah masdar ya. Okey, kalau kita nak kata guna formula nombor 9 pun boleh lah ada pemisah ya di antara kana fi'il dengan dia punya isim dia. Okey, sudah terawat? Tak, kalau tak ada kana, al-qirah tu jadi, al-qirah tu jadi mubtada. Jadi mubtada muakhar. Hmm. Lahum tu jadi khabar Khabar muqaddam. muqaddam. Boleh sambung? Sudah? Sudah. Dah Wa in kunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Payah-payah contoh dia bagi. Baik, Al-Ahzab ayat 29. Wa dan in jika sekiranya ataupun sekiranya kuntunna ni kan daripada perkataan kana kuntunna ni. Jika dan jika wa dan in jika ataupun sekiranya kuntunna kamu semua kuntunna kamu semua turidna mahukan kuntunna kamu semua turidna mahukan dalam kurungan keredaan dalam kurungan keredaan Allah. Saya ulang balik dan jika kuntunna kamu semua turidna mahukan dalam kurungan keredaan mahukan dalam kurungan keredaan kemudian kalimah Allah tu adalah keredaan Allah wa rasuluhu dan rasulnya wa rasulahu dan rasulnya wa rasulahu dan rasulnya wa dan dalam kurungan nikmat kemewahan dalam kurungan nikmat kemewahan ad-dar al-akhirah negeri akhirat wa dan ad-dar al-akhirah dalam kurungan nikmat kemewahan ad-dar negeri akhirat lah negeri akhirat. Jika kamu nak keredaan Allah dan Rasulnya dan nikmat kemewahan negeri akhirat. Dapat tuan-tuan? Di mana? Boleh? Okey, saya ulang balik dan jika wa dan in jika ataupun sekiranya kuntunna kamu semua turidina mahukan Allah dalam kurungan keredaan Allah wa rasulahu dan rasulnya wa dan nikmat kemewahan ad-dar al-akhirah negeri akhirat. Mana kana? Sunnah. Kun dekat kuntunna ni. Ya. Ini adalah fi'il madhi
Naqis. Mana isim dia? Cara nak cari isim kanan, mula-mula cari isim baris depan. Ada? Baris depan, isim baris depan mana? Tengok huruf akhir lah. Dalam kuntunna tu jangan kacau dah sebab dia fi'il. Tak ada kan? Tak ada. Carilah domain dia apa? Kuntunna. Fi'il madhi ada tunna kat ujung. Kunna ada na je kat ujung. Tak ada sabdu. Yang ada sabdu dekat mana? Okey, tak apa. Saya bantu teropan sekejap ya. Kita tengok nota kana. Antunna kan Ustaz? Antunna. Ya, antunna sekejap ya. Ya, teman-teman. Okey, kita tengok kat sini kuntunna kat mana? Antunna. Kuntunna ya, antunna ya. Kalau hunna dia tak ada ni, dia kunna saja, bukan kuntunna. Okey, baik. Jadi domain dia adalah antunna. Bermakna antunna lah. Dia punya apa? Antuna lah dia punya apa? Isim dia. Bukan fa'il, isim dia. Oh. Ya, sebab bila kita jumpa kana, kita kena cari apa? Isim kana dan khabar kana. Cara untuk mencari isim kana adalah cari domir yang cari isim bagi depan. Kalau tak jumpa isim bagi depan, carilah domir yang tersembunyi. Okey, jadi dalam kuntunna dia punya isim dia adalah domir yang tersembunyi iaitu apa? Antunna. Baik. Antunna ni siapa? Kalau tak silap saya ni isteri Rasulullah ya ayuhan nabi kulli azwajika wa manatika in kunna turidna in kuntunna wahai anak wahai Muhammad katakanlah kepada isteri-isteri kau dan anak-anak perempuan kau in kuntunna turidna al-hayatad dunya adalah kalau kamu nak Allah dan Rasulnya Allah akan menyediakan untuk orang-orang yang baik ganjaran yang besar ya. Tapi kalau kamu mahukan dunia mai sini aku akan calak kamu ya. Baik. Jadi isim dia mana? Isim dia dalam bentuk domir yang tersembunyi. Kemudian mana khabar kana? Khabar kana bagi depan.
Baris atas. Allah. Allah. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jika kamu nak apa? Ni teropan. Ya, khabar dia yang belakang ni. Turidina ni adalah fi'il apa? Turidina fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia antuna. Antuna ni siapa? Carilah isteri-isteri Nabi kot. Ya. Kalimah Allah adalah maf'ulun bih. Kemudian yang belakang ni hanya maktuf saja. Rasul maktuf menyambung. Lepas tu wadar maktuf lagi. Ya. Jika kamu nak yang pertama kamu nak apa? Yang pertama kamu nak Allah. Ini yang pertama maf'ulun bih. Yang kedua kamu nak apa? Rasulnya. Itu keredaan Allah dan keredaan Rasul lah. Dan yang ketiga kamu nak nikmat kemewahan hidup akhirat. Okey, baik. Jadi kesemua ini jumlah ni akan jadi apa, Roban? Khabar kana. Dia akan jadi khabar kana. Apa cerita tentang kamu semua? Kamu mahukan keredaan Allah dan Rasulnya dan nikmat kemewahan hari akhirat. Okey, jadi dalam ayat ini contoh isim kana dia dalam bentuk datangnya isim kana dalam bentuk dhamir yang tersembunyi. Baik, ada soalan untuk ayat ini? Tak ada? Ayat yang berikutnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Saya rasa ramai boleh terjemah ayat ni. Innal mubadzirin. Inna apa makna inna? Al mubadzirin. Kebanyakan yang membaziran. Pembaziran ke yang membazir ke? Yang membazir. Yang membazir. Orang-orang. Orang-orang yang membazir ya. Orang-orang yang membazir. Mubazir ni adalah isim fa'il bagi sifat 3. Fi'il madhi dia bazzara. Sekejap teman-teman. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu mereka adalah ikhwan saudara kepada syaitan. Ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu ataupun yang boros adalah saudara-saudara syaitan. Baik, mana isim kana? Membazir. Kanu ni fi'il madhi. Fi'il madhi nakis. Mana isim dia? Dalam kanu. Isim kana mana? Cari isim baris depan. Kalau tak jumpa baris depan, cari domer yang tersembunyi yang ada dalam kanu. Apa dia? Apa domer yang tersembunyi yang ada dalam kanu? Hum. Hum ni siapa? Hum ni merujuk kepada al-mubazzirin. Orang-orang yang membazir. Hum merujuk kepada al-mubazzirin. Orang-orang yang membazir. Baik, mana khabar kana? Khabar kana baris apa, teman-teman? Atas. Mana? Ikhwana. Ikhwana khabar kana.
Kemudian ikhwan tak ada alif lam dan tanwin, mudhaf asyayatin akan jadi mudhafun ilaih, ya. Okey. Simple saja. Semuanya orang yang membazir itu dia adalah sahabat ataupun uh, saudara-saudara, saudara-saudara syaitan. Okey, ada soalan tuan-tuan? Tak ada? Oh, sambung ayat yang sama ya. Ini atas ni ayat pangkal ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sambungannya wa kana syaitanu rabbi kafura. Ayat atas dengan bawah ni bersambung ya. Tuan-tuan. Mana isim kana dalam ayat ni? Syaitan. Kenapa? Baik, Tom. Baru Very depan. Very depan. Asyaitanu isim kana sebab dia baris depan. Kana tadi fi'il madhi. Mana isim dia? Asyaitanu. Mana khabar dia? Ya, teropan. Khabar kana mana? kafuran. Ya? Kafuran. Berikan Kafuran Kafuran jadi Ya. khabar kana. Kenapa? Sebab dia Di atas. atas. Okey. Jelas ayat ni, tak ada apa-apa. Cuma saranannya adalah jangan membazir sebab siapa yang bazir dia adalah saudara syaitan. Baik, ada soalan? Tuan-tuan untuk ayat ni? Tak ada? Kita sambung ayat seterusnya. Surah Al-A'raf ayat 163. Was'alhum dan tanyalah kepada mereka. Dan is'alhum, tanyalah kepada mereka tentang al-qaryah bandar dan is'alhum, tanyalah kepada mereka tentang qaryah ni kita terjemah bandar tentang bandar yang allati yang kanat berada ataupun terletak hadiratul bahar, di tepi laut. Saya ulang balik, wasalum dan tanyalah kepada mereka tentang ataupun mengenai al-qaryah bandar allati yang kanat berada ataupun terletak terletak hadiratul bahar, di tepi laut. Mana isim kana dalam ayat ni? Sembunyi. dalam kanat. Tak ada kan? Maka kita carilah dhamir Allah. Biwati. salah. Agak ya teman-teman.
Saya tertekan apa tadi? Dia terjalan. Formula nombor 14. 14. Oh, ke nombor 5. Okey. Baik. Jadi kanas adalah fa'il. Maaf. Fa'il madhi naqis. Kemudian mana isim dia? Isim kana mah? Isim kana tersembunyi dekat dalam kanat sila Sekejap saya padam tuan-tuan. Sebab cara nak cari isim kana, mula-mula kita cari ini kanat saya tulis sebelah sini fa'il madhi nakis. Itu nak cari kena cari isim dia, isim kana. Ya, cara nak cari isim kana mula cari isim yang depan. Tak ada isim yang depan maka isim kana adalah dalam bentuk dhamir yang tersembunyi. Huwa ke hiya? Iya. Iya. Iaitu hiya. Kemudian hadirata ni dia akan jadi apa? Hadirata dia akan jadi khabar kana dan dia akan jadi apa pula? Mudhaf. Al-bahri akan jadi apa? Mudhafun ilaih. Dah, tuan-tuan. Dah? Kita masuk formula nombor 15. Isim yang ada alif lam yang terletak selepas isim isyarah akan menjadi badal. Tawabik ya. Salah satu ni boleh tabik. Isim yang ada alif lam yang terletak selepas isim isyarah. Okay. Sebagai contohnya kita lihat dalam ayat ni. Dalam buku. Hadza al-baitu jamilun. Isim yang ada alif lam yang terletak selepas isim isyarah akan menjadi badal. Tabik ya. Hadza al-baitu ya. Hadza ni isim isyarah. Baik, lepas hadza ada perkataan al-baitu dan perkataan al-baitu ni dia ada apa? Dia ada alif lam dan terletak selepas apa? Terletak selepas hadza. Hadza merupakan isim isyarah maka isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah dia akan jadi badal. Badalnya apa benda? Badal ni maksudnya adalah ganti atau perkara yang sama. Baik. Bila sebut hadzal baitu, rumah ini al-baitu hadzal baitu jamil, rumah ini cantik. Baik. Jadi al-baitu tu dia bukan khabar tuan-tuan. Bukan terjemahannya ini adalah rumah, bukan. Tapi terjemahannya rumah ini jamilun cantik. Tapi kalau kita tengok contoh ayat yang di bawah uskun, diamilah ataupun tinggallah oleh engkau. Diamilah ataupun tinggallah oleh engkau fi di hadzal bait, rumah ini.
Diamilah ataupun tinggallah engkau di hadzal bait, rumah ini. Baik. Pun sama tuan-tuan. Perkataan al-bait ada alif lam terletak selepas haza isim isyarah, maka al-bait akan jadi badal kepada haza. Ya. Dan haza istilah dia adalah mubdal minhu. Mubdal minhu ni tuan-tuan tahu tak mubdal? Yang dibadalkan. Badalkan. Nanti. Mubdal ni terjemahannya yang digantikan. Dan digantikan. Ya, terjemahan mubdal apa? Yang Dan digantikan. harinya. Yang digantikan minhu daripada, ya, yang digantikan daripadanya. Contohnya dalam ayat ni al-baitu ni dia menggantikan perkataan haza kan. Rumah ini kan, rumah ini, rumah dengan ini tu benda yang sama ke benda yang tak sama? Tak, sama. Sama. Sama lah kan. Rumah ini cantik, rumah dengan ini yang ditunjuk tu adalah benda yang sama. Ya, sebab itulah logiknya dia jadi badal. Mubdal minhu ni adalah yang digantikan lah. Bila badal tu ganti, dia menggantikan perkataan apa? Menggantikan perkataan hadha. Maka hadha itulah dipanggil mubdal minhu. Kalau tak nak pening kepala, badal sebelumnya kita panggil mubdal minhu. Okey, kalau jumpa harah ataf, kena cari apa? Kau Ataf, huruf ataf. dah lah. Kalau jumpa huruf ataf, dia punya padanan dia maktuf. Oh, tak faham Kan? soalan. Okey, kalau jumpa mutada, padanan ni dia punya kita panggil apa? Isim. Isim. Pasangan. Pasangan dia khabar, mutada khabar. Kalau mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau fa'il, ya. Kalau ma'tuf, ataf dengan ma'tuf. Sebelum dia ma'tufun alaih, ya. Tapi kalau badal ni dia punya pasangan dia adalah mubdal minhu, Bukan. ya, mubdal minhu yang digantikan daripadanya. Sekejap ya, teman-teman. Baik. Jadi, saya terlupa tadi nak cerita tentang ni, teman-teman. Tentang apa? Okey. Tentang badal tadi. Badal ni kan baris dia mengikut sebenarnya. Ya, dia akan ikut baris perkataan sebelum dia. Okey, jadi contoh yang pertama, hazal baitu jamilun. Ya, perkataan al-baitu, kenapa dia bagi depan? Jamilun. Dia ikut haza. Haza adalah Dia ikut haza. Haza ni dia berada isim isyarah merupakan mubtada. Ya, isim mula ayat. Haza ni isim mula ayat. Haza isim mula ayat jadi apa? Mubtada. Mubtada baris apa? Mubtada baris depan. depan. Haza tak baris depan kenapa? Sebab dia mabni. Okey, baik. Jadi yang ikut dia ni, ya, al-baitu kena ikut haza, dia akan ikut baris bukan yang nampak, ya. Dia akan ikut baris yang asal untuk mubtada iaitu apa? Baris depan. Depan. Okey. Dan jamilun ni jadi khabar dia lah. Normal lah khabar baris depan. Okey. Baik, yang kedua pula, uskun ni fa'il apa? Uskun fa'il amar. Ya, fa'il dia siapa? Fa'il dia Haza. anta, fa'il dia ada kat dalam ni. Jom. Kita tulis kat bawah, tak muat, teman-teman. Uskun fa'il amar. Fa'il dia siapa? Anta. Fa'il dia anta, anta. Kemudian fi jar
Haza dia sepatutnya jadi apa? Lepas roja. Baris Dia bawah. jadi apa? Isim Majrur. majrur. Kenapa dia tak baris bawah? Sebab dia Hmm. mabni. Jadi al-baiti dia baris bawah, dia ikut siapa? Dia ikut baris yang sepatutnya dekat haza ni, iaitu sebab dia lepas roja kan? Tapi sebab dia mabni jadi tak nampak. Maka bacalah al-baiti. Okey? Boleh? Tak uskun tu ana ke anta? Anta. Ana Baik, dia ana ke anta tuan puan kejap. Kita sama-sama buka diagram warna kuning. Amal. Kalau fi'il mudhari' betul ya, kita nak kenal fi'il ni, kita tengok salah satu fi'il yang paling senang cari fi'il mudhari' lah, di pangkal yang ada anita kan, alif, nun, ya, ta. Anita. Baik. Kalau fi'il mudhari' Tak nampak. oh, tak nampak. Kalau fi'il mudhari' dia punya dhamir dia adalah ana lah. Ya, kalau fi'il mudhari' dhamir dia adalah ana. Tapi kalau fi'il amar ni dia bukan tengok alif awal tu. Ya, dia tengok ujung dia mati. Baik. Untuk makluman tuan dan puan, fi'il mudhari' yang ada anita tu, ada alif tu, dia mesti hamzah qata' tuan dan puan. Dia macam yang bawah ni, jap saya tulis kat tu. Tunjukkan kat tuan dan puan. Kalau fi'il mudhari' dikenali dengan di awalnya ada salah satu daripada 4 huruf. Salah satunya adalah alif, bukan alif sebenarnya tu, hamzah. Ya. Dipanggil hamzah apa? Hamzah qata' nama dia. Hamzah qata' ni macam mana? Yang bawah ni tuan puan. Ni hamzah qata'. Ni. Yang ini kita panggil hamzah qata'. Maknanya dekat atas alif ni, dekat atas dia ni ada ni. Okey, jadi fi'il mudhari' yang dipangkalnya ada salah satu daripada 4 huruf alif, nun, ya, ta. Untuk dia mesti kena ada hamzah ni tuan puan. Ya, fi'il mudhari' dia mesti kena ada alif ni, dia mesti kena ada hamzah kecil ni. Sebab yang ada dekat fi'il mudhari' tu nama dia hamzah apa? Hamzah qata' ni. Hamzah qata'. Dekat dalam ni ada tak? tak ada. Dekat uskun ni. Tanda atas. Tak ada kan? Ya. Tak ada hamzah kecil kan? Sebab apa? Sebab yang ni dipanggil hamzah wasal. Ya. Okey. Jadi kalaulah tuan-tuan jumpa ada alif tapi tak ada hamzah kecil ke atas ataupun kat bawah, itu bukan fi'il mudhari'. Ya. Yang menjadi salah satu daripada tanda fi'il mudhari' ada alif di awal tu ialah hamzah qata' yang ada alif, yang ada hamzah kecil di atas ataupun di bawahnya. Iaitu barulah ia tanda fi'il mudhari'. Kalau tak ada, bukan. Okey, jelas ke? Ya. Jelas. Okey, jadi kalau dia bukan fi'il mudhari', sebab dia bukan hamzah qata' kan, ni hamzah wasal, maknanya jangan tengok kat fi'il mudhari'. Kita tengok fi'il yang ada tanda mati di ujung. Ya, fi'il yang ada tanda mati di ujung. Ni tanda mati di ujung ni adalah merujuk kepada dhamir anta. Yang ini dekat mana? Dekat fi'il amar. Cuba tuan-tuan tengok dekat diagram warna kuning ni, fi'il amar ujung dia ada mati. Okey, kalau nak lebih mudah nampak lagi tuan-tuan, kalau nak tahu, ya, kat mana saya nak tulis? Okey. Perkataan tadi uskun tu fi'il madi dia adalah sak. Mana nak padam? Oh. Okey, fi'il madi dia sakana tuan-tuan. Ya, sakana fi'il madi
fi'il mudhari' dia Yaskun. yes kunu, fi'il amar dia uskun. Okey. Dekat fi'il mudhari' ni kalau dhamir dia ana, jadi macam mana? As kunu. Betul? Ya. Yeah? Kalau dhamir dia ana, bunyinya macam mana? As kunu. Kalau terompan masuk kelas komunikasi, terompan kami bisa dengar ni. Askunu fi Kajang, askunu fi Nilai, askunu fi Johor Bahru. Askunu ni maknanya saya tinggal. Okey. Kalau fi'il amal dia bunyi dia uskun bukan askun. Boleh? Terompan? Ustaz, tadi Ustaz kata hamzah wasal tu sama dengan alif lah ya sebutannya. Oh, jap. Mana tadi? Okey, hamzah wasal ni macam ni. Hamzah wasal ni dia tidak ada baris Hamzah wasal ni kalau dalam Rusal Osmani yang ditulis macam ni. Dia ada apa? Ada tanda ni, tolong. Besar kecil ya. Ni hamzah wasal. Dia ada bunyi bila berada di permulaan. Kalau di tengah tak ada. Kotak. Ada pun yang dekat fi'il mudhari' tu yang dekat dalam fi'il mudhari' dalam anita yang ada dekat dalam fi'il mudhari' tu, fi'il mudhari' kena ada salah satu daripada huruf alif, nun, ya, ta. Dia mesti ada bunyi tu Rahman. Yang ni dia mesti ada bunyi dia. Ya. Kalau tuan-tuan jumpa macam ni ada hamzah kat atas ataupun jumpa macam ni ada hamzah kat bawah, yang ni kita panggil hamzah apa? Hamzah kotak. Kok mana pun dia berbunyi. Mula ke, tengah ke, dia akan ada bunyi. Tapi kalau hamzah wasal, dekat tengah dia tak bunyi. Mula je dia baru berbunyi. Okey? Jadi kalau dah jelas ni? Dah Okey, kalau dekat tempat tadi ni macam mana? Okey, kalau yang ni tuan-tuan, askun ni, kalau askun ni kita nak sebut macam mana? Ana askun. Ni dengar ke tak? Ni. Ya. Tuan-tuan kena bunyikan ke tak payah? Ke ana askun aja? Dia bunyi. Kena bunyikan. Kita akan bunyikan dia. Kalau kita sambung kita baca ana askun, kalau kita tak sebut ana, kita sebut askun aja, kena bunyi. Tapi yang ni kalau tuan-tuan sebut di awal bunyinya uskun. Allah sebut dalam Al-Quran, uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Diamilah oleh engkau wahai Adam. Wa qulna ya Adam uskun, ya Adam, ya Adam uskun. Kalau sambung bunyi dia macam mana? Ya Adam uskun. Ni bunyi ke tak? Tak bunyi. Kalau sambung tapi berbunyi kalau tak kalau berada di sambung maknanya di tengah lah berada di tengah. Kalau dia berada di awal, kita baca mula dari awal, kita kena bunyikan lah. Macam ni lah. Yang tadi tak ada apa-apa sebelum ni kan. Jadi kita baca macam mana? Uskun. Tapi kalau masuk dalam bentuk ayat, kita tak baca ya Adamu uskun, kita baca ya Adamuskun. Uskun. Okey, jadi beza tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa ada alif, ada hamzah tu, dia kemungkinan dia adalah fi'il mudhari'. Tapi kalau alif tu dia tak ada hamzah kecil ke atas ataupun bawah, itu bukan fi'il mudhari'. Dia hamzah wasal ni ada banyak lah tempat dia. Yang ni nama hamzah wasal ni, dia punya kedudukan dia ada banyak dalam bahasa Arab. Saya tak boleh nak sebut semualah. Tapi kalau dekat fi'il mudhari' ada anita, tu memang hamzah qata', memang kena bunyi.
Dia di awal ke, di tengah ke, di akhir ke. Tahu baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sambung. La a'budu ma ta'budun. La La ta'budu. a'budu. Ada tu kan kat situ kan. Aku tidak menyembah. Kita ada baca la'budu ke kita baca la a'budu. Bunyi kan? Tu bunyi kan? Ya. Okey. Jadi maknanya itu fi'il mudhari'. Jelas Teruskan. Ya. Okey. Balik kepada mana tadi? Uskun tadi jadi uskun maksudnya apa? Diamilah oleh engkau ataupun tinggallah oleh engkau fi hadzal bait, di rumah ini. Uskun tinggallah ataupun diamilah oleh engkau fi hadzal bait, di rumah ini. Kita suruh dia duduk sinilah. Okey? Uskun ni dia sakana yang sekunu tadi maksudnya diam ataupun tinggal lah. Tuan-tuan biasa dengar perkataan sukun. Ya. Sukun ni lah ni yang saya bulatkan ni. Sukun lah ni kan. Mati. Kenapa sukun tu dinamakan dengan istilah sukun? Mati tu nama dia sukun. Tak tinggal dekat situ. Ya. Dan Sebab dia sukun lawan dia apa? Harakat. berkas. Hidup ke? Baris. Baris. Mati tu lawan dia berbaris lah. Baris dalam bahasa Arab apa dia? Harokat. Harakat. Harakat tu maksud dia pergerakan tu. Bergerak. Harakat ni maksudnya apa? Gerak. Pergerakan. Kalau kat Malaysia ni adalah namakan surat khabar dia harakah kan. Harakah. Saya bukan nak bincang politik teropan, tapi harakah tu maksudnya apa? Bergerak. Gerakan, pergerakan, gerakan dan yang seumpama dengannya. Ada mobility. Teropan pernah dengar Hamas? Hamas. Orang Arab sebut Hamas, orang Melayu sebut Hamas. Harakah Muqawamah Islamiyah. Harakah dia short form kepada Harakah Muqawamah Islamiyah. Harakah maksudnya gerak. Okey. Jadi baris tu yang atas, bawah dan depan tu kita panggil harakat kan? Sebab apa? Sebab harakat ni maksudnya gerak. Kan dia kena gerakkan jari kan kalau siapa yang belajar tajwid kan? 7-6 harakat. Mana ada 7 harakat? 2 ke 4 kan dia kena gerakkan jari kan? Okey? Itu gerakan. Lawan dia adalah apa? Lawan dia adalah sukun. Sukun ni adalah apa? Mati. Kenapa? Dia tak gerak. Okey, dia tenang je lah macam tu. Dia tak adalah bergerak. Boleh faham? Jadi sebab itulah kenapa rumah tu dipanggil maskan Sakana tu antara maksud antara perkataan yang keluar daripada perkataan sakana adalah sukun, tenang, sebab dia dah dia mati, tenanglah, dia tidak bergerak. Sakana juga memberi makna sakinah. Apa makna sakinah? Ketenangan. Bila orang tenang, dia macam mana keadaan dia? Orang yang tenang macam mana? Tak gelisah. Ada ke kita nampak orang, kita tengok pun serabut tengok dia kan? Maknanya dia tengah apa masa tu? Tension. Tengah gelisah lah dia. Orang gelisah ni dia tak boleh nak duduk tenang. Dia akan apa? Dia akan bergerak lah. Garu sana, garu sini kan. Okey, jadi yang kita nak juga dalam kehidupan kita ni adalah apa? Ketenangan. Allah bagi ketenangan. Walaupun apa situasi yang menghadapi kita, Allah berikan ketenangan. Mudah-mudahan. Benda ketenangan ni antara benda yang mahal. Yang susah kita nak dapat. Syukur siapa yang Allah berikan kurniakan ketenangan. Baca Alam Nashrah banyak-banyak ya. Al-Insyirah. Bacalah surah Alam Nashrah Sekejap terus.
Okey, baik kita sambung ya. Seterusnya. Ustaz nak tanya. Ya saya. Dua soalan. Yang pertama, kalau tak ada hazar tu, Al-Baitul Jamil tu dah ayat yang lengkap. Kenapa letak hazar lagi? Adakah dia membawa makna lain ke, penekanan ke macam mana? Kejap ya tuan-tuan. Kejap puan. Okay. Yang mana? Yang pertama tu, Hazal Baitul Jamil. Kalau ayat Al-Baitul Jamil saja dah lengkap kan Ustaz? Tak ada khabar. Jadi kita tambah hazar tu, adakah untuk penekanan atau memberi makna lain? Kita nak tunjuk je lah. Nak tunjuk. Kata tunjuk Kita nak tunjuk rumah ni. Kalau tak ada hazard tuan-tuan, kalau tak ada hazard, rumah cantik je. Rumah mana? Rumah tu spesifik lah biasanya. Tapi kita nak tambah lagi, kuat lagi, ataupun kita nak tunjuk lebih spesifik, kita tunjuk rumah yang mana yang cantik tu. Ada. Rumah yang ini, rumah yang ni. Spesifik lah maksudnya. Sebab nak ada makna isyarah. Sebab isyarah ni tujuan dia adalah untuk tunjuk kan. Kata tunjuk. Kalau kita tak ada nak buat tunjuk-tunjuk apa-apa, oh cantik rumah. Dah itu Al-Baitu Jamil. Cantik rumah ni. Cantik rumah. Okey, baik. Soalan kedua. Ni kalau nama kita memang tak ada alif lam kan? Dia jadi badal juga ke? Kalau kata ini ustaz saya. Okey, jadi kita dari di perkataan ustaz tu kita letak nama. Ini Ustaz Mujahidin, ustaz saya. Dia kalau lepas hazard tu ada nama dia lain. Dia ada formula lain kat situ. Yang ni yang untuk lepas isim isyarah ada alif lam. Okey. Kita faham, saya faham daripada puan soalan tadi. Adanya puan memang dah ada background bahasa Arab yang bagus. Maknanya puan nak cuba relatekan alif lam ni adalah merupakan salah satu daripada makrifah dan lam. Ya, alif lam, isim isyarah, isim mausul, mudhaf kepada makrifah, dhamir dan sebagainya. Jadi salah satu dia yang makrifah adalah nama khas. Okey, sekarang ni kita membincangkan selepas isim isyarah hadza tu ada perkataan yang makrifah dengan ada alif lam Macam contoh yang kita sedang bincangkan ni, hadza al-baitu, ada alif lam. Adakah kalau lepas isim isyarah tu nama orang, dia makrifah juga. Walaupun tak ada alif lam, tapi sudut kesamaan dia adalah makrifah. Adakah dia akan ikut formula yang sama? Supaya isim isyarah tu ada nama orang. Okey, yang tu dia masuk itu kaedah lain. Dia tak masuk dalam perbincangan kita yang ni lah. Okey. Baik. Kalau lepas kalimah tu ada perkataan ustaz. Itu lain pula. Sebab al-ustaz dia memang boleh alif lam kan? Yang tu ustaz tu contohnya hadzal ustaz muallimi. Ustaz ni adalah pengajar saya. Okey? Ustaz tu dia boleh jadi badal. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Dah kata nama khas lah. Yang ditanya tadi kata nama khas, yang itu dia ada masuk dalam kaedah yang lain. Okey? Baik. Tapi kalau ustaz, gelaran-gelaran lah macam ustaz ke cikgu ke doktor ke kan. Doktor ini adalah doktor peribadi saya. Contoh, peguam ini tak sebut nama dia Kita sebut gelaran dia lah ataupun kerjaya dia. Yang tu dia bukan masuk dalam tajuk. Dia akan masuk tajuk yang kita bincangkan sekarang. Itu kita letak alif lam, dia akan jadi badal. Tapi kalau lepas perkataan isim isyarah tu terus nama,
Hadza Adam, ini adalah Adam. Hadza Muhammad, ini Muhammad. Hadhi Fatimah, dia bukan masuk jadi badal tuan puan. Dia lebih ada perincian yang lain lah di situ. Okey, kita sambung ya. Baru contoh ni tak bergerak lagi. Okey, baik. Yang ketiga tuan-tuan. Ini contoh ni, kenapa ada 3? Sebab nak bagi tahu bahawa lepas haza, isim isyarah tu dia boleh baris depan. Ya, isim isyarah dia boleh baris apa? Boleh baris depan. Dan lepas isim isyarah pula. Perkataan yang terletak sebagai isim isyarah ni dia boleh baris. Dia ikut sebelum dia ya. Kalau haza mubtada, dia baris depan lah. Okey, kalau haza majrur, maka al-baiti dia baris bawah ya. Okey, yang ketiga ra'aitu fi'il madhi. Okey. Fa'il ni siapa? Fa'il dia ana. Fi'il madhi kalau ada tu di ujung beribat pada dhamir ana. Kemudian bila jumpa fi'il dengan fa'il kita cari apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukum dia baris atas. Sepatutnya haza ni baris atas tapi dia Mabni. mabni. Okey, jadi al-baita dia akan ikut baris yang sepatutnya untuk haza maf'ulun bih. Dia badal jugalah. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam ya. Terletak selepas apa? Selepas isim isyarah dia akan jadi badal tapi dia punya baris dia tu jangan baris depan bawah. Ikutlah baris yang kedudukan hazan ni jadi apa. Okey, jadi dalam contoh yang ketiga ni dia berada pada tempat maf'ul bih maka kita bacalah al-baita. Okey, ra'aitu terjemahan dia aku telah melihat. Hadza ini rumah. Hadza ini al-baita rumah ya. Okey, isim isyarah merupakan maf'ulun bih. Yang atas isim isyarah terletak selepas huruf jar. Boleh nampak tuan-tuan? Jelas Jelas? Jelas. Dah? Sudah Saya nak sambung. Kita nak dapatkanlah beberapa ayat yang kita boleh bincangkan. Sudah? Ya. Baru nampak Ustaz perhatian yang nombor 2 tu yang saya tanya tadi. Hazrat Ibrahim. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina ya. Oh kat bawah tu. Baru perasan tu. Baik. Jika isim nakirah selepas isim isyarah, dia akan jadi khabar, Ya, lepas isim nakirah. Bukan. Hadza ni isim isyarah kan? Hadza isim isyarah. Kalau selepas dia ni nakirah kan? Talib ma'rifah ke nakirah? Tak ada alif lam, dia nakirah. Dia akan jadi apa? Hadza jadi mubtada. Ya. Hadza mubtada. Talib ni akan jadi khabar, Dia akan jadi apa? Jadi khabar. Jika isim ma'rifah tanpa alif lam selepas isim isyarah, ia akan jadi apa? Jadi khabar juga yang ni yang saya kata tadi. Saya memang ada terbaca perincian dia tapi saya tak perasan ada kat bawah. Okey. Jadi haza sama, haza mubtada. Ibrahim ni makrifah kan? Ya, nama khas. Nama khas kan? Dia akan jadi apa? Makrifah yang tak ada alif lam. Dia bukan jadi badal kat sini tuan-tuan. Walaupun dia makrifah. Okey, yang atas ni al-baiti ni makrifah juga kan? Al-baiti ni makrifah juga. Betul? Enam. Tapi kenapa dia jadi badal? Sebab dia makrifah dengan alif lam. Yang bawah ni dia makrifah juga tapi nak makrifah bukan dengan alif lam. Dia makrifah sebab dia adalah nama nama khas. Dia tak akan jadi badal. Dia akan jadi apa? Jadi khabar. Boleh? Ya. Okey. Okey, kalau ada isim makrifah dengan alif lam selepas isim isyarah, ia akan menjadi badal atau sifat atau ataf bayan. Yang ini yang ni biar dululah tuan-tuan. Yang ni KIV dulu. Ya, nanti pening kepala tuan-tuan nak ingat banyak benda Okey.
Baik, yang bawah ni biar ni, tak payah fikir. Ya, nanti saya nak kena cerita ni pula atau bayan ni kau benda pula. Okey. Taufan, kita bagi hadam dulu yang ni. Jumpa alif lam selepas isim isyarah, dia akan jadi badal Okey, contoh yang ketiga ni saya kat Alvin, nanti kalau ada masa kita boleh ulang balik. Nombor 3 ni. Boleh, Taufan? Okay. Okey. Baik, kenapa dah ada tanda pula dalam ni? Ini penerangan bila ni? Jumpa Hamzah kotak. Hamzah wasal. Okey, yang ni Hamzah wasalah ya. Jangan kata fi'il mudhari' pula teroban kat sini. Jangan kata perkataan yang pertama ni adalah fi'il mudhari'. Tak boleh. Sebab apa? Sebab di sini adalah Hamzah apa ni? Ni adalah Hamzah wasal Hamzah wasal. Jadi ni bukan fi'il mudhari'. Fi'il apa? Kalau ini untuk memudahkan ini adalah fi'il amar ittakhadhu. Fi'il amar ataupun boleh juga fi'il madhi. Wa qalu ittakhadhu ya ini bukan fi'il amar ni. Mati. Dia bukan fi'il amar. Ini ifta'il Kalau fi'il madhi ini kalau fi'il amar dia ittakhiz. Kha di bawah bawah. Ini bukan fi'il amar, ini adalah fi'il madhi. Mati. Saya tak tengok kat bawah teroban. Ini fi'il madhi. Saya belum terjemahkan lagi. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam surah awal juzuk 19, surah Furqan. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan. Hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an. Ini Al-Quran mahjura. Satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Mahjura, satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Mahjura, satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Ittakhadhu, saya ulang balik. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan hadzal Quran, ini Al-Quran. Mahjura, satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Mahjura ni daripada perkataan hajara, hijrah. Apa makna hijrah? Berpindah. Tidak. Pindah tu makna kita faham lah. Hijrah tu meninggalkan sebenarnya. Mereka meninggalkan apa? Tanah air keluarga kan. Pergi ke satu tempat lain. Itu masuk hijrah yang sebenar. Bukan dari segi bahasanya lah. Tapi kita faham hijrah tu maknanya berpindah kan. Sebenarnya makna hijrah itu adalah tinggal. Meninggalkan. Jadi mahjur ni meninggalkanlah Al-Quran. Baik. Ittakhadhu fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Ini saya bantulah teropan ni. Sebab kita nak fokus pada apa? Pada tajuk perbincangan kita. Formula nombor 15. Fa'il dia adalah hum. Hum ni siapa? Hum ni kaum Ayat sebelumnya ya waqala rasul ya rabbi inna qaumi sesungguhnya kaum aku ittakhadhu mereka menjadikan hadzal Quran ini sebagai satu perlembagaan yang ditinggalkan. Baik, bila jumpa fa'il dengan fa'il tuan-tuan nak cari apa? Baik. Maf'ulun bih. Apa yang mereka menjadikan? Apa yang mereka jadikan ditinggalkan tu guna? Hazar. Ini Quran kan? Okey, jadi hadza ni adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukum dia adalah mansub. Tapi hadza dia adalah mabni. Betul? Okey. Boleh? Boleh Okey.
Kemudian Al-Quran, isim yang ada apa? Ada alif lam. Terletak selepas haza, isim isyarah. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi badan. Sebab itulah dia baca apa baris badan? Baris badan dia akan ikut baris yang sepatutnya untuk haza adalah apa? Maf'ulun bih kan? Maf'ulun bih masuk kan? Maka Al-Quran pun ikut perintah. Boleh? Okey. Kemudian perkataan ittakhadhu ni nanti kita akan jumpa dalam formula nombor 29. Perkataan ittakhadhu ni dia memerlukan kepada dua maf'ul bih sebenarnya. Ya. Dia perlu kepada berapa? Dua maf'ul bih. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Mahjura. Bermakna haza ni adalah maf'ul bih nombor 1. Mahjura akan jadi apa? Mahjura menjadi maf'ulun bih nombor 2. Okey, dan maf'ulun bih baris dia adalah baris yang ni nanti kita akan belajar dalam formula 20. Sekejap saya check. Betul ke 29? 29, betul. Formula 29 perkataan ittakhazu. Perkataan ja'ala ittakhadha atau adkhala 'allama dan seumpama dengannya memerlukan dua maf'ul bih. Formula 29 Mana maf'ul bih pertama? Hadza. Mana maf'ul bih yang kedua? Mahjura. Quran tu bukan maf'ul bih ke? Quran formula nombor kita bincangkan lah. Formula nombor 15. Dia ada alif lam lepas isim isyarah, dia adalah badal. Badal ni kan dia ganti benda yang sama dengan hadza kan. Mereka menjadikan Quran ini dengan Al-Quran yang ditunjukkan tu benda yang sama kan. Betul? Kalau saya buat ayat macam ni. Rumah ini cantik. Rumah dengan ini yang kita tunjuk tu adalah benda yang sama tu adalah benda yang tak sama. Benda yang sama lah kan. Rumah ini cantik. Pelajar dengan ini yang kita tunjuk tu, kita tunjuk pelajar tu lah kan. Betul? Okey, pelajar ni rajin. Kita pun pegang dia. Ini yang kita tunjuk dengan pelajar tu benda yang sama lah. Oh, rumah tu menyeramkan. Okey, contoh dia. Rumah kan itu yang kita tunjuk daripada jauh tu adalah benda yang sama. Betul? Okey, mereka menjadikan Quran dengan ini yang ditunjukkan itu adalah benda yang sama lah, badal. Jadi mereka dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai satu lah. Jadi hakikatnya hadal Quran itu adalah gabungan dua tu dia adalah maf'ul bih. Tapi kita tak ambil dua-dua lah. Kita ambil yang kepala dia je lah. Mana maf'ul bih dia? Hadza. Badal tu ikut hadza. Mana maf'ul bih yang kedua? Mahjura. Boleh? Rahman? Okey. Dah Sudah? Sudah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas. Kenapa ada tanda ni? Ni bila punya ni? Surah Al-Hasyr ayat 21. Yang kita ambil satu ayat lagi. Surah Al-Hasyr. Dan misal-misal perbandingan. Dan ini wa dan ini, tilka ini. Wa dan tilka ini. Al-amsal, misal-misal perbandingan. Misal-misal perbandingan. Wa dan tilka ini al-amsal, misal-misal perbandingan. Nadribuha, kami kemukakannya. Kami kemukakannya.
kami kemukakannya linnas kepada manusia. Kami kemukakannya, nadribu, kami kemukakan hanya ya, linnas kepada manusia. Okey, baik. Waw ni haraf apa, tuan-tuan? Waw. Ataf lah, popular Kemudian tilka, isim mula ayat jadi apa? Tak ada. Ya, isim mula ayat jadi mubtada baris Depan. depan tilka Mabni. mabni. Baik, kemudian al-amsal. Di sinilah formula 15 dipakai. Isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi Badan. badan. Ya. Jadi kita dah jumpa mubtada, kita nak cari apa nanti? Khabar. Kita kena cari khabar. Mana khabar dia belum jumpa lagi lah. Jangan kata al-amsal ni khabar pula. Nadribu. Khabar dia yang belakang ni. Nadribu ni fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia nahnu. Fa'ilnya nahnu. Nahnu siapa? Nahnu merujuk kepada Allah. Ha akan jadi apa? Maf'ulun bih. Jumlah ni akan jadi apa? Jumlah ni jumlah fi'liyah ni dia akan jadi apa? Jadi khabar kepada tilka. Okey. Li ni jar lah Dan yang last sekali li ni jar, annas ni adalah isim majrur. Okey. Baik. Okey, cuma kita nak fokus dekat al-amsal lah. Kenapa amsal lu bagi depan? Selepas tilka, dia mengikut baris. Padahal kan baris dia mengikut baris kalimah sebelum dia. Tilka. Tilka dia bagi depan ke? Mubtada. Tilka kan mubtada kan? Mubtada bagi depan kan? Sepatutnya dia bagi depan lah. Tapi dia mabni. Maka al-amsal ikut baris yang sepatutnya untuk tilka, iaitu baris depan. Boleh? Inilah perumpamaan, misal-misal perbandingan ini kami kemukakannya kepada manusia la'allahum wa tilkal amsal naqribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kami kemukakannya kepada manusia, mudah-mudahan mereka boleh berfikir. Tilka tu itu kan Ustaz? Tilka. Itu. Ya, tilka itu. Ini kat sini terjemah dia ini. Asal makna tilka apa, tuan-tuan? Itu untuk perempuan. Tapi kenapa saya terjemah ini? Bukan saya terjemah Kenapa dalam terjemahan Al-Quran ni dah boleh saya tutup? Sudah ke? Tak silap saya pernah dengar sebab Quran tu dekat dengan kita. Misal-misal tu dekat dengan kita, maka digunakan makna ini. Okey. Dia macam dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Tuan-tuan baca zalikal kitab la raiba fi. Cuba terjemahkan. Zalikal kitab. Tolong terjemahkan. Kitab. Tak guna itu. Zalika, apa makna zalika? Itu, tapi dalam terjemah ini. Kenapa? Tak waktu depan kita. Dekat. Ada lagi. Ya. Dekat. Ni.
Tengok terjemahan dekat tepi ni Zalikal kitab, kitab Quran ini. Tapi guna zalika bukan ini, zalika itu. Kita baca Quran. Quran ini. Yelah, kenapa tak guna haza, kenapa guna zalika? Kitab. Dia ni, Alkitab ni, Mu'annas Tak, muzakkar. Dia punya jantina okey. Dia punya isu dia sekarang, isu dia adalah apa? Guna isim isyarah jauh. Tapi dalam terjemahan, guna dekat. Faham? Ni isim isyarah untuk jauh, ya. Zalika tu untuk jauh. Kalau dekat hadza, ini kan? Kitab ini. Guna isim isyarah jauh. Tapi bila tengok dalam terjemahan dia dekat. Ini. Kenapa? Betul lah, memanglah betul kita baca Quran depan kita, betul. Tapi soalan ni kenapa Allah nak guna hadza, zalika, guna je lah hadza kan? Okey, kalau kapal terbang duduk kat depan kepala tuan-tuan puan. Ataupun tuan-tuan puan berada depan Gunung Kinabalu lah. Betul-betul ni depan muka. Apa akan kata ini Gunung Kinabalu ke itu Gunung Kinabalu? Itu. Ini. Tak boleh nak guna inilah sebab apa benda tu besar kan. Kalau sebut ini macam yang kecil tu je kan. Sedangkan dia seluruh sekali, betul? Macam kapal terbang lah. Kalau kita kata, oh ini kapal terbang, mana? Itu, tak. Dia tak boleh jadi ini. Dia akan jadi itu juga. Walaupun kapal terbang tu depan mata kita. Betul tak? Kenapa? Ya. Jadi, Inilah ketinggian untuk Al-Quran tu. ya, jadi untuk menunjuk satu benda yang besar, walaupun benda tu depan mata kita, untuk menunjukkan kebesaran, keagungan benda tu, kita tak boleh nak guna, kita tak boleh nak kata ini. Keagungan Al-Quran, keagungan Allah. Jadi kita terpaksa menggunakan dzalik. Itulah maksudnya. Menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah satu benda yang sangat besar, sangat agung. Dan kita nak kiaskan dengan contoh yang kita jumpa tadi dalam ayat apa dia? Watilkal amsal. Perbandingan yang Allah telah sebutkan di dalam surah apa tadi tu? Al-Amsal tu, ayat surah apa? Kita tengok apa yang surah Hasyr ayat berapa? Kita nak tengok apa yang Allah sebut dalam surah Hasyr ni. Apa perbandingan yang ada? Ni Allah buat perbandingan apa? Tak samalah penghuni syurga, penghuni neraka tak sama. Ya, kalaulah kami turunkan Al-Quran ke atas bukit, gunung, hancur dia. Kan ni semua adalah perbandingan-perbandingan yang Allah buatkan, ni perbandingan-perbandingan yang besar lah, tuan-tuan. Supaya manusia tu nampak betapa agungnya Al-Quran sampai gunung pun boleh hancur. Dan perbandingan-perbandingan yang lain. Dan menariknya dalam ayat ni, tuan-tuan, ada cerita tentang golongan munafik ni. Antara yang sifat mereka yang nampak sangat mereka ni pengecut. Ni baca ayat ni. Ya. La yuqatilunakum. Tengok terubat tengok terjemahan ni. Orang-orang Yahudi itu dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun la yuqatilunakum jami'an, tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh. Fi qura tu kampung, muhassanah ni yang berbenteng kukuh, ataupun dalam istilah lain yang ada kubu, castle, ataupun ada tempat untuk mereka berlindung. Atau kalau tak ada castle, mereka buat apa? Miwara ijudur, duduk kat belakang tembok. Kalau suruh perang first, kita panggil perang bersemuka, tuan-tuan, face to face, berani orang Yahudi ni. Pakai senapang, pakai senjata, pakai helikopter, pakai kereta tebal, berani. Oh, saya tak tunjuk ayat dia. Sekejap, tuan-tuan. Sekejap. Tak maaf. Saya ingatkan saya dah share dah. Ni. Tak maaf Ni ayat dia. Boleh nampak tak dekat skrin, tuan-tuan? Saya ingatkan saya tengah share. Tak maaf, saya tak perasan.
Okey ni. Ya. Kenapa terjemah? Fix. Tengok ya. Ayat berapa? Ayat 14. Tuan-tuan nanti boleh balik baca ayat ni. Orang-orang Yahudi dan orang munafik sekalipun dalam keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani menolong kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng atau sebalik tembok. Biwarai judur. Belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadid. Sebab apa? Sebab permusuhan di antara mereka sesama sendiri pun keras. Kau nyangka mereka bersatu padu sedangkan hati mereka berpecah belah. Okey, jadi itu yang berlakulah pada hari ini. Kita nampak je macam dia orang tu power kan. Tapi sebenarnya kalau perang face to face lah tuan-tuan. Kalau tak ada senjata nanti, tak ada senapang apa semua, kena pakai pedang aja. Berani orang Yahudi perang. Kalau ikut sejarah dia, Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS ajak dia orang masuk Palestin. Berani dia orang. Dia kata, tak berani yang dalam tu ada apa? Kaum yang gagah perkasa. Kami tak akan masuk. Selagi dia orang ada dalam tu, kami tak akan masuk. Tunggu dia orang keluar lah. Dia orang keluar, kami masuk lah. Nampak, nampak. Walaupun dia dah nampak sepanjang perjalanan dia daripada Nabi Musa berada bersama dengan dia, dengan mereka. Nabi Musa berlawan dengan ahli sihir, menang. Satu lawan berapa ratusan mungkin ribuan ahli sihir ahli sihir Firaun. Menang. Lepas tu berlakunya bila nak minum air jadi darah, katak, belalang, angin taufan. Ada 7 tanda Allah sebut walaqad ataina Musa tis'a ayat. Allah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat. 3 antara dia tongkat jadi ular, lepas tu tangan seluk dalam poket keluar bercahaya kan. Okey, lepas tu ada lagi yang lain-lain tu yang apa katak dan sebagainya. Dia orang nampak tak tuan-tuan? Nampak. Menyeberang lautan, nampak. Dia orang kata wahai Musa depan laut. Kami mati lah macam ni Musa. Maka Nabi Musa kata sungguhnya Allah bersama dengan aku. Tapi dalam kisah Nabi Musa, Nabi Rasulullah dengan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Kalau dalam kisah Nabi Musa, inna ma'iyya, sesungguhnya Tuhan bersama dengan aku. Sebab apa? Sebab kaum dia tu memang tidak terlibat dengan kerja-kerja dakwah. Sedangkan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar terlibat dengan kerja-kerja dakwah. Abu Bakar masuk Islam dia buat apa? Tak sembahyang dan sebagainya, tidak. Maknanya waktu tu perintah tak ada lagi. Perintah apa yang apa yang Nabi Abu Bakar buat? Dia pergi jumpa kawan-kawan dia, kenalan-kenalan dia, dia dakwah mereka masuk Islam. Okey, jadi Bani Israel dia dah nampak betul dah selamat daripada Firaun. Bila ajak masuk Palestin nak berperang, takkan dia tak yakin yang Allah dah tunjuk di depan mata ni tuan-tuan. Ni bukan cerita yang tak nampak. Yang nampak depan mata ni, bila dia ajak masuk perang, dia takut. Padahal bersama mereka ada Nabi. Dan mereka tahu Nabi ni Allah gunakan. Dia dah nampak dah tuan-tuan. Dengan Firaun yang ramai. Yang dia ni memang zero lah. Sebab kehidupan tu memang tak adalah. Depan laut, belakang tentera Firaun. Memang dia matilah sedang ceritanya. Tapi dia selamat tuan-tuan. Tempat yang tak boleh selamat, dia boleh selamat. Tapi dia nak masuk tuan-tuan. Tak masuk. Okey. Ke apa? Kalau Ustaz Abdullah Alamin dia kata apa, dia kasar juga lah. Tak adalah, dia kata dia tak kasar, tapi cara dia ayat dia cakap tu dia kata apa? Dalam Yahudi ni ada jen apa? Jen pengecut. Okey, dan ayat Quran pun dibuktikan dengan ayat yang saya baca tu. Ni. Apa boleh rujuk surah apa? Surah Al-Hasyr ayat 14. Tuan-tuan mungkin pernah tengok satu senjata yang dia senapang, betul dia ada tempat mesin macam senapang lah, tapi dia ada skrin. Dan dia punya kepala dia tu dia boleh dikona, dia boleh gerak kiri kanan macam ikan. Jadi kalau dia duduk kat dinding tu, dia orang tak nampak dia lah. Dia hanya gerakkan dia punya senapang dia untuk tembak orang sebelah sana, dia tengok kat skrin. Ada ada senapang tu ada. Supaya apa? Supaya dia lebih selamat lah, betul. Kalau straight pun dia memang boleh terkena kan. Kalau orang straight dengan dia boleh kena. Tapi kalau senampang dia macam ni kan. Dia punya kepala dia macam ni. Jadi dia tak kena. Okey. Tembak curi Ustaz. Tembak curi dan sebagainya lah. Gunakan cara yang tak baik kan.
Bom, letak pisau dalam dia, lepas tu butterfly peluru, bullet, butterfly bullet yang tembak dia berpusing, habis hancur belakang. Itu semua kerja siapa? Yahudi lah. Golongan-golongan pengecut. Patah Okey. kita pancung leher. Oh, geram sangat ni. Okey, mudah-mudahan Allah binasakanlah. Yang ada rasa kalau ada yang ada belas kasihan ataupun tak mencari kebenaran, semoga Allah berikan kebenaran, Allah tunjukkan jalan kebenaran kepada mereka dengan memeluk Islam. Kalau yang memang tak ada langsung nak chat niat untuk mencari kebenaran, memang ada sifat dengki, memang pemusuhan yang melampau terhadap umat Islam, semoga Allah SWT binasakan mereka, hancurkan mereka. Wallahu alam. Cukuplah setakat itu untuk hari ini. Teroban, kita jumpa lagi dalam kelak akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asy. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين ينزلون الكتاب نزلة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم انا نستودعك ما علمتنا والينا عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.